Pengenalan. Angkat tangan anda jika anda inginkan keamanan dunia. Itu hampir merangkumi kita semua, bukan? Tetapi walaupun fakta bahawa sebahagian besar penduduk memihak kepada mencapai keamanan dunia, kami nampaknya tidak tahu bagaimana untuk mencarinya. Kami bergelut dengan penyelesaian untuk menamatkan tragedi global seperti kelaparan, kemiskinan dan penderaan kanak-kanak. Tetapi bagaimana jika kita dapat menemui penyelesaiannya? Toll berpendapat bahawa berbuat demikian memerlukan kami untuk menyerang isu teras masalah. Secara ringkasnya, kita perlu mencari punca yang menghalang kita daripada mencapai keamanan. Jadi, apa itu? Toll meletakkan kekurangan ketenangan kita kepada dua perkara, kelemahan yang wujud dalam diri manusia dan fikiran kita. Dan sepanjang bab-bab yang tinggal ini, kita akan meneliti teori dan penyelesaian pengarang. Ia adalah dunia gila. Pernahkah anda perasan berapa banyak lagu yang mempunyai tajuk di sepanjang baris tersebut? Atau kekayaan puisi yang didedikasikan untuk merenungkan keganasan, kekacauan, dan kesakitan kewujudan manusia? Kadangkala terutamanya semasa wabak global mudah untuk berasa seperti seluruh dunia telah menjadi gila. Dan sebenarnya agama Hindu cenderung bersetuju. Memetik peribahasa India yang menegaskan "Mind is Maya", penulis mengakui bahawa dalam bahasa Hindi, Maya bermaksud penyakit mental. Ia biasanya digunakan bukan untuk menunjukkan penyakit seseorang, tetapi untuk mengakui sejenis ayalan besar-besaran. Tetapi secara ringkasnya, konsep Maya menyatakan bahawa seluruh dunia pada dasarnya gila. Agama Buddha berkongsi konsep Maya, tetapi dengan sedikit kelainan. Dalam wacana Buddha, ia dipanggil dukkha dan bukannya menunjukkan keadaan kegilaan kolektif. Agama Buddha berpendapat bahawa dukkha atau kesengsaraan adalah latar belakang lalai bagi umat manusia. Kerana kewujudan kita sememangnya penuh dan bercanggah, agama Buddha berpendapat bahawa kita memerlukan hubungan kepercayaan untuk mengatasi dukkha dan mencari kedamaian. Begitu juga, agama Kristian mentakrifkan kegilaan dunia sebagai dosa. Tetapi dalam terjemahan Yunani kuno asal Alkitab, perkataan yang digunakan untuk dosa diterjemahkan secara literal kepada hilang tanda. Ini bermakna jika kedamaian atau kesempurnaan adalah keadaan yang harus kita cita-citakan, apabila kita berdosa, manusia terlepas sasaran, gagal mencapai matlamat utama kita untuk kewujudan. Penulis mengakui bahawa walaupun setiap agama ini mentakrifkannya secara berbeza, mereka semua agak betul dengan cara mereka sendiri. Dan di sebalik perbezaan mereka, mereka juga boleh bersetuju dengan satu kebenaran asas: manusia mempunyai keupayaan untuk melakukan banyak kebaikan, tetapi kita juga didorong oleh kuasa toksik yang mendorong kita untuk melakukan perbuatan keji terhadap satu sama lain. Pertimbangkan sahaja Holocaust sebagai contoh, atau kelaziman penderaan seksual kanak-kanak. Perbuatan ini tidak terkata, tetapi penyeksaan kita terhadap orang lain nampaknya tidak berkesudahan. Malah, seperti yang diakui oleh James Anthony Fraud, binatang liar tidak pernah membunuh untuk bersukan. Manusia adalah satu-satunya yang kepadanya penyeksaan dan kematian sesama makhluknya adalah lucu dengan sendirinya. Jadi, sama ada anda menganggap masalah asas manusia sebagai maya, dukkha atau dosa, persoalan utama yang harus kita tanyakan ialah bagaimana kita boleh menghentikannya. Adakah melalui agama? Melalui terapi? Bagaimanakah kita mengurangkan sifat semula jadi manusia kita yang merosakkan? Kami akan meneroka penyelesaian pengarang kepada keadaan manusia dalam bab seterusnya. Ramai orang mendapat keselesaan daripada memupuk hubungan iman. Sama ada mereka mengenal pasti sebagai Buddha, Hindu, Muslim, Kristian atau salah satu daripada banyak jenama kepercayaan lain di dunia, orang di seluruh dunia akan membuktikan bahawa kepercayaan mereka adalah cahaya panduan mereka. Tanpa iman mereka, mereka berpendapat mereka akan menyerah kepada keinginan terburuk dan paling mementingkan diri mereka. Mereka tidak akan mempunyai motivasi untuk menjadi orang yang lebih baik.
Dan penulis mengakui bahawa ini pastinya benar, niatnya bukan untuk berhujah bahawa agama tidak berkesan atau tiada siapa yang perlu mengganggunya. Sebaliknya, matlamatnya adalah untuk meneroka cara prinsip agama sering diputarbelitkan, mewujudkan subudaya keganasan dan prasangka yang sering diamalkan atas nama agama yang aman damai. Pertimbangkan, sebagai contoh, ajaran Bibel. Yesus terkenal menasihati para pengikutnya untuk mengasihi sesama mereka seperti diri sendiri, memberi kepada orang miskin, dan menghargai orang lain lebih tinggi daripada diri mereka sendiri. Oleh itu, anda menjangkakan bahawa orang yang mengikuti model ini akan menjadi baik, penyayang, dan menerima di atas segalanya. Namun, Kristian biasanya antara yang pertama terlibat dalam jenayah kebencian terhadap golongan gay, wanita yang menggugurkan kandungan, dan sesiapa sahaja yang tidak sejajar dengan pendirian konservatif politik mereka. Dalam kes ini, ajaran Alkitab telah diputarbelitkan untuk mengukuhkan agenda peribadi dan memberikannya kemaksuman agama. Tetapi sudah tentu, penulis berpendapat bahawa ini adalah salah. Dalam hal ini, walaupun agama bertujuan untuk menjadikan dunia tempat yang lebih baik dan menggalakkan kita untuk melepaskan sifat toksik kita, agama Kristian digunakan untuk memberi makan kepada kegilaan dunia yang berterusan. Itulah sebabnya penulis berpendapat bahawa mengikuti ajaran agama tidak boleh dilihat sebagai satu-satunya cara untuk mengurangkan kegilaan kita. Walaupun ia mungkin diilhamkan oleh Tuhan, sayangnya apabila diamalkan oleh orang, agama masih boleh diputarbelitkan. Toll menegaskan bahawa perkara yang sama berlaku untuk sains, teknologi dan seni, yang semuanya boleh dikooptasi dan dirosakkan oleh minda manusia yang mengamuk. Malah, penulis berpendapat bahawa kemajuan kita dalam sains dan teknologi sebenarnya hanya membolehkan kita melakukannya. Dapatkan punca masalah. Jika anda ingin membuang rumpai yang degil di halaman rumah anda, apa yang anda lakukan? Anda tidak hanya merobek bahagian atas yang anda boleh lihat, bukan? Kerana anda tahu bahawa ia pergi lebih dalam dan ia hanya akan tumbuh semula. Itulah sebabnya anda menggali di bawah permukaan dan sampai ke akar supaya anda boleh menyerang rumpai di pusat pertumbuhannya. Dan Toll menegaskan bahawa perkara yang sama adalah benar untuk menyelesaikan masalah kemanusiaan. Itulah sebabnya kita harus bermula dengan memahami bahawa ego manusia adalah punca kepada semua masalah kita. Kenapa? Baiklah, mari kita mulakan dengan berfikir sejenak tentang apa yang ego lakukan. Secara ringkasnya, kita boleh menganggap ego kita sebagai identiti kita. Itu yang menentukan kita. Itulah yang membuatkan kita berfikir bahawa kita tahu siapa kita dan apa yang kita mahukan. Tetapi kerana ia mementingkan diri sendiri, ia juga membuatkan kita terperangkap dalam kepala kita sendiri. Dan menurut penulis, ego adalah penghalang terbesar kita apabila ia datang untuk membangunkan kesedaran diri. Itu kerana ego kita membantu kita untuk mengetahui lebih lanjut tentang diri kita, apa yang kita suka, apa yang kita tidak suka, apa yang menentukan kepribadian kita, tetapi ia juga menipu kita untuk berfikir bahawa kita benar-benar mengenali diri kita sendiri. Dalam kes ini, mengenali diri anda bermakna mengenal pasti kekuatan dan kelemahan anda. Ini bermakna menyedari kawasan di mana anda bergelut. Ini bermakna menghadapi bahagian diri kita yang menakutkan kita dan belajar menanganinya. Ini juga bermakna belajar untuk mentakrifkan semula kebimbangan kita dalam istilah yang realistik, seperti menyedari bahawa nilai diri dan identiti kita tidak boleh ditentukan oleh kejayaan, kegagalan atau barang material yang kita kumpulkan. Ringkasnya, ini bermakna mengakui bahawa konseptualisasi diri kita tidak berkembang sepenuhnya dan tidak tepat sepenuhnya. Dan menurut Toll, kebimbangan, ketakutan, dan rasa tidak selamat yang biasa dialami oleh manusia semuanya berpunca daripada ego kita. Oleh itu, semasa kita belajar untuk melepaskan ego kita, penulis menegaskan bahawa kita juga akan belajar untuk mengenalinya sebagai punca segala pergolakan dalaman kita. Lepaskan kerana ego anda tidak menginginkan anda.
Adakah terdapat sesuatu di masa lalu anda yang suka anda lepaskan? Apa-apa perkara yang kadangkala melanda anda entah dari mana seperti kilat dan membuatkan anda sebab? Apa-apa sahaja yang mencetuskan kemarahan secara tiba-tiba? Sama ada sesuatu yang anda lakukan tindakan yang membawa anda rasa bersalah, malu atau sesuatu yang telah dilakukan kepada anda mendorong anda berasa marah, pahit atau sakit hati. Semua orang bergelut dengan perasaan ini. Tetapi, seperti halnya kebanyakan kehidupan, kuncinya terletak pada cara kita mengendalikannya. Jika anda seperti saya, anda mungkin merasakan bahawa ia memerlukan kekuatan manusia yang luar biasa untuk mengelakkan ketaksuban terhadap perkara itu. Mungkin anda tidak dapat menahan godaan untuk membalikkan masalah itu berulang kali dalam kepala anda, memikirkan what ifs. Bagaimana jika saya tidak berkata demikian? Bagaimana jika mereka tidak pernah berbuat demikian kepada saya? Bagaimana jika semuanya ternyata berbeza? Bukan rahsia lagi bahawa terlalu banyak berfikir boleh melemahkan atau ia boleh mengisi kita dengan kebimbangan yang melumpuhkan tentang masa depan. Tetapi penulis ingin meyakinkan anda bahawa kami tidak pernah dimaksudkan untuk hidup seperti itu. Itulah sebabnya dia menjemput anda untuk mengambil kira kehidupan anda dan mempertimbangkan beberapa perkara. Adakah ada sesuatu yang perlu anda lepaskan? Adakah anda berasa seperti anda mengumpul rungutan, menyimpan harta karun cemuhan, kesalahan dan detik-detik kecil yang menyakitkan yang menyeret anda ke bawah? Adakah mereka menghalang anda daripada menjalani kehidupan terbaik anda? Bagi kebanyakan kita, jawapannya adalah ya. Jadi Toll menganjurkan pembelajaran untuk fokus pada masa sekarang dan menjauhkan fikiran kita daripada kejadian itu. Apakah tujuan anda? Seperti yang kita bincangkan pada permulaan buku ini, mengenal pasti tujuan anda dalam hidup boleh menjadi tugas yang menakutkan dan rumit. Lagipun, jika memahami sebab kewujudan kita adalah mudah, ia tidak akan menjadi salah satu soalan yang paling ditanya di alam semesta. Ia tidak akan menjadi subjek perdebatan yang tidak berkesudahan di kalangan ahli falsafah, guru agama dan ahli psikologi. Tetapi satu perkara yang pasti, tiada siapa yang boleh mencapai kepuasan sehingga mereka berhubung dengan tujuan sebenar mereka. Jadi, bagaimana anda mencarinya? Baiklah, sebagai permulaan, penulis ingin anda tahu bahawa soalan ini adalah pelbagai aspek. Tidak ada satu tujuan tunggal untuk hidup anda, tetapi dua. Dia memanggil mereka tujuan luar dan dalaman. Jadi, mari kita terokai mereka dengan lebih terperinci. Tujuan dalaman sebenarnya sama untuk semua orang. Itu kerana pada intinya, setiap manusia ingin mencapai keadaan di mana kita hadir pada masa ini tetapi tidak berfikir secara berlebihan. Ringkasnya, kami mahu sedar dan berdamai, dan itu selalunya suka dilakukan. Kerana ia sangat suka, kita sering tersilap tujuan dalaman kita untuk tujuan luaran kita, mendasarkan makna hidup kita pada sumber luaran. Sebagai contoh, katakan bahawa seperti saya aspek teras identiti anda ialah mendapat grade yang baik di sekolah. Anda sentiasa mendapat grade terbaik dalam kelas sepanjang jalan melalui sekolah menengah dan mengekalkan rentak sepanjang kolej. Tetapi bagaimana jika orang lain mendapat grade yang lebih baik? Adakah itu bermakna tujuan hidup anda kini tidak sah? Anda mungkin berasa begitu kerana pandangan dunia ini bermakna tujuan anda bergantung pada dua perkara: anda menjadi lebih baik daripada orang lain dan orang lain lebih teruk daripada anda. Tetapi Toll mengingatkan kita bahawa itu bukan cara yang sihat untuk menjalani kehidupan kita. Sebaliknya, kita harus memberi tumpuan kepada keadaan kesedaran yang mendorong kita untuk mengejar matlamat tertentu. Sebagai contoh, jika matlamat kita adalah menjadi yang terbaik dalam sesuatu, kita boleh tahu bahawa ia didorong oleh ego kita dan oleh itu adalah tidak sihat. Tetapi jika kami menyelaraskan semula matlamat kami supaya fokus baharu kami adalah untuk belajar, berkembang dan mengembangkan peribadi anda yang terbaik, itu adalah tujuan luar yang mulia yang boleh anda banggakan.
Ia juga akan selaras dengan tujuan dalaman anda dan membantu anda mencapai kedamaian. Perjalanan anda menuju keamanan. Seperti yang kita bincangkan dalam bab sebelumnya, matlamat utama kita sebagai manusia adalah untuk memupuk keadaan kesedaran dan keamanan serentak. Walaupun kita mungkin tidak menyatakannya seperti itu, inilah yang mendorong keinginan teras kita untuk menjauhkan diri daripada semua itu untuk memudahkan hidup kita atau melarikan diri dari kesibukan harian. Jadi, bagaimana kita melakukannya? Baiklah, sebagai permulaan, tol mahu anda tahu bahawa keamanan tidak akan pernah ditemui dengan melarikan diri daripada keadaan semasa anda atau mengubah persekitaran luaran anda. Namun, jelas sekali, nasihat ini tidak terpakai kepada sesiapa sahaja yang berada dalam situasi yang tidak sihat atau kesat. Dalam kes ini, anda pasti perlu keluar dari persekitaran toksik. Daripada berhenti kerja dan membenamkan semua simpanan hidup anda ke dalam perjalanan yang tergesa-gesa ke Bali, penulis menganjurkan pembelajaran untuk memupuk kedamaian dan keseronokan dalam kehidupan yang anda miliki sekarang. Dalam sesetengah kes, ini bermakna mengamalkan penerimaan. Ringkasnya, penerimaan bermakna berdamai dengan apa sahaja yang perlu anda lakukan sekarang. Jika, sebagai contoh, anda bekerja dalam pekerjaan yang anda benci kerana anda cuba menjimatkan wang untuk kolej, jangan mendekati setiap hari memikirkan betapa anda membenci pekerjaan anda atau berapa banyak kehidupan yang akan menjadi lebih baik apabila anda akhirnya berhenti. Sebaliknya, belajar untuk menerima dan menerima hakikat bahawa anda perlu melakukan ini sekarang dan anda masih boleh mencari kegembiraan. Anda boleh melakukan ini walaupun anda tidak secara aktif menyukai atau menikmati apa yang anda lakukan kerana penerimaan adalah tentang mencari kemahuan untuk berterusan, bukan menjadikan diri anda menyukai aktiviti yang tidak menyenangkan. Untuk membantu anda mempraktikkan penerimaan, tol mengesyorkan untuk mengingati bahawa walaupun anda tidak dapat mengawal keadaan anda boleh mengawal perasaan anda mengenainya. Anda boleh mengawal minda anda. Malah, kadangkala ini adalah satu-satunya perkara yang anda boleh kawal dan itulah cara anda boleh mendapatkan semula rasa pemerkasaan. Ini seterusnya akan membantu anda untuk mendekati setiap keputusan yang anda buat dari tempat kegembiraan dan penerimaan. Dan begitulah cara anda akan memupuk kedamaian walaupun di tengah-tengah keadaan yang tidak menyenangkan. Ringkasan akhir. Kita sering merasakan seolah-olah seluruh dunia telah menjadi gila. Menghadapi keganasan, kejahatan, dan kebencian yang tidak masuk akal, mudah untuk tertanya-tanya apa maksudnya, dan seterusnya, mempersoalkan tujuan hidup kita sendiri. Tetapi Tol menulis untuk memahami perjuangan ini dengan mengingatkan pembaca bahawa kegilaan dunia berpunca daripada ego kita sendiri. Pada intinya, ego kita mendorong kita untuk mengejar kehendak dan keinginan mementingkan diri sendiri untuk menipu diri sendiri dan bertindak hanya atas dorongan. Itulah sebabnya dia berteori bahawa hanya pemahaman bukan sains, agama atau ubat-ubatan akan membantu kita memahami kehidupan. Dengan memahami sifat merosakkan ego, kita boleh belajar untuk mengatasinya. Dan akibatnya, kita boleh melepaskan perjuangan remeh yang menguasai sebahagian besar kehidupan seharian kita. Kita juga boleh menggunakan pemahaman ini untuk mengembangkan rasa tujuan kita kedua-dua luaran dan dalaman dan memupuk kedamaian melalui keseronokan dan penerimaan.